Buletin Didik 19 Jun bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM sentiasa berusaha dan optimis dalam menyelesaikan isu sekolah daif di seluruh negara. Sehubungan itu, dalam lawatan kerja Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Al-Amin ke Sabah, ia antara fokus utama dalam menyediakan persekitaran kondusif buat pelajar. Dalam lawatannya ke Sekolah Menengah Kebangsaan Wallace Bay di daerah Tawau, sekolah ini berdepan isu kelewatan projek pembinaan gantian 12 bilik darjah. Justru beliau meminta pihak Jabatan Kerja Raya JKR untuk memantau secara terperinci pelan pembangunan agar dapat diluluskan sepenuhnya. Meneruskan lawatan ke SK Bandar Tawau 2 dan SK Sentosa, sekolah menumpang adalah antara isu yang dibangkitkan. Beliau mencadangkan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah mengangkat semula cadangan pembinaan bangunan di tapak baharu ke dalam Pelan Tindakan 4 Rancangan Malaysia ke-12. Di SK Perdana Tawau pula, isu kerosakan infrastruktur disebabkan air pasang merupakan masalah utama yang perlu diselesaikan dengan kadar segera. Seterusnya, beliau meninjau keadaan Dewan Sekolah dan kerosakan infrastruktur yang uzur di SK Tanjung Batu. Walaupun telah mendapat projek gantian penuh bangunan, Datuk Muhammad menggesa JPN untuk memantau projek itu secara terperinci dan menyediakan laluan alternatif baharu untuk pelajar prasekolah. Beliau turut berkesempatan menghadiri majlis sesi libat urus KPM bersama warga pendidikan daerah Tawau di mana barisan pengetua dan guru besar sekolah diberi ruang untuk mengutarakan isu mahupun hasrat berkaitan soal pembangunan sekolah masing-masing. Satu demi satu kebolehan pelajar, terutama dari kolej vokasional, semakin mendapat perhatian baik di peringkat negara maupun luar negara. Terbaru Pasukan Pelajar Bakeri dan Kulinari Kolej Vokasional Keningau Sabah membentangkan hasil inovasi minuman teh di persidangan dalam talian International Congress on Social Science di Kayseri, Turki. Pasukan itu terdiri daripada Joy Maili Rinza, Nur Adibah Kifli, Nur Syahira Sardi dan Audrey Aurora. Hasil inovasi minuman teh mereka menggunakan kulit kayu pokok binuang. Lazimnya ramuan tradisional secara turun-temurun di Sabah ini digunakan oleh kaum ibu yang baru melahirkan anak. Justru justifikasi produk ini adalah untuk membantu golongan wanita yang tinggal jauh dari hospital, terutama yang tinggal di kawasan pedalaman. Hasil inovasi itu secara tidak langsung membuktikan pendidikan kolej vokasional mampu melahirkan generasi yang prihatin dan inovatif. Lagi pencapaian pelajar KV, bidang automotif yang kebiasaannya dimonopoli kaum lelaki kini semakin mendapat perhatian dalam kalangan anak muda tanpa mengira jantina. Hayatun Nufus Roshi Sam membuktikan wanita juga mampu bersaing dalam bidang yang memerlukan tenaga berkemahiran dari segi penyelenggaraannya ini. Dalam perkongsiannya di media sosial, gadis berusia 19 tahun ini menunjukkan bakat dalam bidang automotif di pertandingan World Skills Malaysia Belia di Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan CIAST Shah Alam. Hayatun menunjukkan kemahiran membaik dan overhaul enjin serta beberapa tugasan bahagian electrical system enjin. Pelajar tahun 4 kursus pengajian Diploma Teknologi Automotif Kolej Vokasional Kajang ini mahu mengikut jejak bapa saudaranya yang berkecimpung dalam bidang sama. Ujar Hayatun, dia sudah biasa dengan keadaan comot dan kotor di bengkel, biarpun hakikatnya anak sulung daripada 4 beradik ini seorang yang sentiasa menjaga penampilan ketika di luar. Tambahnya, setiap orang perlu ada keyakinan dan serius terhadap apa jua bidang yang diceburi. Gangguan kelemahan otot pada anak-anak yang menghidapi cerebral palsy lazimnya akan menyebabkan kemampuan mobilisasi yang terbatas. Melalui alat bantuan berjalan hasil inovasi Universiti Malaysia Pahang yang diberi nama Firewalk, kemampuan pergerakan kaki dapat dipertingkat. Mula diperkenalkan pada 2017, Universiti Malaysia Pahang UMP telah membangunkan Firewalk menerusi 3 revolusi, menampilkan reka bentuk yang lebih ergonomik. Inovasi ini dicipta sebagai alat sokongan kepada anak-anak cerebral palsy untuk berlatih berjalan, seterusnya menguatkan motor halus dan motor kasar mereka. Ini mereka menghadapi masalah kesukaran untuk pergerakan. Pergerakan ini tidak tertumpu pada pergerakan tangan ataupun tubuh badan, tapi pergerakan perjalanan mereka sendiri. Jadi daripada situ kita mengambil inisiatif untuk membuat Firewalk ni untuk melatih mereka berjalan setapak demi setapak untuk kemudahan untuk pergerakan mereka.
Sesuai untuk anak-anak berusia setahun hingga 3 tahun, ketinggian alat ini boleh dilaras mengikut keselesaan. Produk ini juga didatangkan dengan oximeter bagi memantau kadar degupan jantung, tahap oksigen serta suhu badan. Okey, kalau kita tengok kanak-kanak superpalsi ni macam saya cakap tadi, dia lebih kepada pergerakan dia daripada keadaan slow kepada keadaan medium dan seterusnya keadaan yang laju, pergerakan yang laju, di mana pergerakan tersebut kita buat measurement berdasarkan time step dia, step pergerakan dia. Jadi di situ kita letak satu kita letak satu device di mana dia boleh monitor pergerakan dia berdasarkan step, bilangan step yang kanak-kanak itu berjalan. Mempunyai kawalan yang boleh dilaras oleh ibu bapa. Inovasi ini boleh diubah suai kelajuannya mengikut kemampuan si pengguna. Selain boleh berputar hampir 360 darjah, Firewalk juga dilengkapi lampu dan skrin untuk menarik perhatian anak-anak cerebral palsy ketika berlatih berjalan. Kementerian Pengajian Tinggi KPT menyasarkan 55% lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM melanjutkan pengajian dalam program pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET menjelang 2025. Menterinya Datuk Seri Noraini Ahmad berkata ia bertepatan dengan rancangan Malaysia ke-12 melahirkan lebih ramai graduan berkemahiran tinggi. Jelasnya Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM Batu Pahat menjadi universiti awam pertama di negara ini yang menawarkan program TVET. Menerusi program ini, graduan akan memperoleh ijazah dan sijil kemahiran Malaysia SKM secara serentak. UTHM menjadi satu-satunya universiti awam di Malaysia ini yang mendapat pengiktirafan sebagai pusat bertauliah di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Sejak program itu diperkenalkan, UTHM telah berjaya melahirkan 1,086 graduan yang mempunyai ijazah bersama SKM. Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational FPTV turut diiktiraf sebagai pusat pensijilan untuk Certification Service Technician Program CSTP oleh Jabatan Alam Sekitar. UTHM juga akan memperluaskan program TVET peringkat sarjana muda dan pasca ijazah dalam 46 kursus pengajian untuk tempoh 3 tahun akan datang. Kita nak lahirkan TVET bukan untuk mereka makan gaji, tetapi mereka boleh ada company, mereka boleh memberi peluang kerja kepada orang lain. Seperti tadi work at campus tadi. Datuk Seri Noraini sebelum itu merasmikan pemerkasaan TVET dan kerjasama strategik UTHM Industri di Dewan Sultan Ibrahim UTHM Batu Pahat. Beliau turut menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara UTHM dengan 32 syarikat termasuk syarikat berkaitan kerajaan GLC. Kembali di Buletin Didik. Dalam usaha membina rangkaian duta budaya digital antara pelajar dan pengamal budaya di rantau Asia Tenggara, satu kerjasama dijalinkan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC dengan Universiti Teknologi Mara UiTM. Ia melalui penganjuran program Asian Digital Cultural Ambassadors Transformation 2022 Unity in Bytes. Melibatkan 22 duta budaya digital dari negara ASEAN, program bertujuan memupuk belia dan pengamal budaya agar dapat menyesuaikan diri, berdaya tahan dan celik teknologi. Ia turut menggalakkan ekonomi serantau melalui budaya pendidikan dan kandungan digital kreatif serta meningkatkan kreativiti, kepelbagaian dan pemerkasaan budaya artistik. Aktiviti yang dijalankan termasuklah pertukaran budaya melalui tarian, gaya hidup tradisional, makanan dan pakaian asli serta unik. Kita nak bawa kebersamaan ini menggunakan digital. That's why mereka akan menggunakan platform YouTube, TikTok dan sebagainya. Semua apa yang mereka 22 orang ini alami sepanjang 17 ke 22 ini, itu akan menjadi konten. Jadi konten ini yang akan disebarluaskan dengan harapan Malaysia akan dikenali oleh negara-negara, rakan-rakan negara ASEAN. Program 6 hari itu dijalankan di sekitar Selangor dan Melaka dengan pembiayaan melalui Geran Jawatankuasa ASEAN mengenai kebudayaan dan maklumat.
Okey, kita mungkin pernah dengar, selalu dengar tentang macam youth camp, ya. Kita selalu dengar begitu dalam orang kata satu melaksanakan program silang budaya. Tapi mungkin kita kurang dengar iaitu bagaimana menggunakan menjadi satu duta digital budaya. Itulah di situlah keunikannya. Peserta turut akan terlibat dalam seminar dan bengkel mengenai ekonomi budaya serantau serta pembelajaran langsung untuk mencipta kandungan digital bagi mempromosi dan menyumbang kepada pemulihan sosio-ekonomi serantau. Melaka mencatat penurunan 47.6% kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD menerusi rekod yang dicatatkan pada Minggu Epidemiologi ke-23 bermula 5 hingga 11 Jun lalu. Jumlah penurunan itu membabitkan 695 kes berbanding 1,461 kes yang direkodkan sehingga kini. Exco Kesihatan dan Antidadah Melaka Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, dalam tempoh itu juga kes yang didaftarkan di semua daerah di negeri itu melebihi paras epidemik. Daerah Melaka Tengah ketika ini merekodkan 423 kes, diikuti daerah Alor Gajah 94 dan Jasin 249 kes. Kita memang menjangkakan penurunan ini berlaku disebabkan apabila kita ada kempen-kempen kesedaran dan juga untuk pengetahuan juga kes HFMD di Melaka tidaklah begitu serius. Ada kemasukan ke hospital tapi peratusannya sangat sedikit dan tidak ada langsung kemasukan ke ICU disebabkan HFMD. Tambahnya secara keseluruhan, tadika, taska serta pusat jagaan harian adalah premis tertinggi berlakunya HFMD iaitu 44 kes. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Melaka sentiasa melakukan pemantauan dan pemeriksaan berkala. Dr. Muhammad Akmal sebelum itu merasmikan program Melimau Berpeluh di Bandar Melimau hari ini. Selain acara larian sejauh 3 km, pelbagai pameran serta pemeriksaan kesihatan turut diadakan. Jenazah penyanyi, pelakon dan pengacara Allahyarham Adibah Nur Muhammad Omar, 51 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Keramat Permai di Ibu Negara pagi tadi. Jenazah terdahulu dibawa ke Masjid Al-Ansar Taman Keramat untuk dimandi, dikafan dan disembahyangkan. Lebih 200 ahli keluarga, rakan artis dan peminat hadir ke pengebumian jenazah Allahyarham bagi memberikan penghormatan terakhir. Antaranya Datuk M. Nasir, Datuk Hans Isaac, Remy Ishak serta Anwar dan Ziana Zain. Bapa Allahyarham Muhammad Omar Zainal Abidin, 87 tahun, dilihat tidak dapat menyembunyikan kesedihan apabila sesekali kelihatan mengesat air mata. Allahyarham yang terkenal dengan sikap penyayang, nyata meninggalkan banyak momen indah khususnya bersama rakan artis. Adibah Nur meninggal dunia jam 6.30 petang semalam di sebuah hospital swasta di Ibu Negara akibat kanser ovari tahap 4. Jenazah dibawa pulang ke kediaman bapanya di Keramat Permai terlebih dahulu sebelum dikebumikan. Setelah terhenti hampir 2 tahun ekoran pandemik COVID-19, program Hari Tanpa Kenderaan kembali dianjurkan pagi tadi. Program anjuran Majlis Pembenaran Kelang MPK itu diadakan di Padang Seni Safari Kelang bersama 500 peserta yang hadir seawal jam 7 pagi. Program itu bertujuan meningkatkan kesedaran dalam kalangan warga Kelang mengenai kepentingan penjagaan alam sekitar. Ia sekaligus mampu menjadikan warga Kelang sebagai komuniti yang sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat dan hijau selain mengurangkan penggunaan kenderaan di atas jalan raya. Pada hari ini, beberapa jalan telah kita tutup, namely Jalan Istana, untuk membolehkan aktiviti-aktiviti berjalan kaki, naik basikal, rollerblading, supaya penduduk-penduduk Kelang dapat berkumpul dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang berbentuk riadah,
selaras dengan matlamat Car Free Day itu sendiri untuk mengurangkan pemanasan global dengan mengurangkan penggunaan non-renewable resources. Antara aktiviti menarik yang diadakan ialah berjalan kaki sejauh 2.3 km, berbasikal, pertandingan berkelah serta pertandingan mewarna. Kempen riadah Hari Tanpa Kenderaan itu akan dilaksanakan pada minggu ketiga setiap bulan selaras dengan visi MPK ke arah bandar rendah karbon. Pihak berkuasa kesihatan Amerika Syarikat membenarkan vaksin COVID-19 Pfizer dan Moderna diberikan kepada kanak-kanak berusia 5 tahun ke bawah. Tindakan itu disambut positif Presiden Joe Biden dan ia disifatkan satu lagi sejarah dalam memerangi virus berkenaan. Sehubungan itu juga Amerika Syarikat jadi negara pertama meluluskan penggunaan vaksin mRNA bagi kanak-kanak seawal usia 6 bulan. Jumaat lalu Pentadbiran Makanan dan Ubatan FDA meluluskan penggunaan kecemasan bagi kanak-kanak yang sebelum ini perlu berusia sekurang-kurangnya 5 tahun untuk menerima vaksin. Bagaimanapun, vaksin itu memerlukan kelulusan lanjut daripada Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC negara terbabit. Sejurus lampu hijau diberi, Kerajaan Amerika Syarikat mula mengedarkan jutaan dos vaksin ke seluruh negara. Ibu bapa boleh membuat temu janji seawal minggu depan untuk membolehkan anak mereka divaksin di hospital, klinik, farmasi dan pusat pemberian vaksin diiktiraf. Hai adik-adik, hari ini cikgu akan tunjukkan satu faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Semakin berkurang jarak objek dari sumber cahaya, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Selamat mencuba! Masih di Buletin Didik Sukan, pelari muda sensasi negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi melalui minggu yang paling beransangkan apabila terus melebarkan pencapaiannya. Berusia 18 tahun, Azim yang baru memperoleh keputusan cemerlang 6A dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM Khamis lalu, menambah koleksi kejayaan di lapangan trek olahraga apabila meraih 2 emas di saingan olahraga terbuka Perak. Dia turut melakar rekod baharu kejohanan serta catatan peribadi dalam acara tumpuan 100 meter. Muhammad Azim kembali ke trek bertanding di kejohanan olahraga terbuka Perak 2 hari selepas menerima keputusan cemerlang dalam SPM. Larian atlet berusia 18 tahun itu di lorong 3 Stadium Perak di Ipoh semalam sukar ditandingi mana-mana pencabar, membolehkannya terus di hadapan sehingga garisan penamat. Tempat kedua dibenangi Khairul Hafiz Jantan, manakala tempat ketiga milik Muhammad Raimi Mustafa Kamal. Kepantasan 10.28 saat merupakan rekod baharu peribadinya dan kejohanan selepas turut memecahkan rekod lama menerusi 10.40 saat di peringkat separuh akhir hari yang sama. Kita target itu adalah timing yang sepatutnya kita buat lah. Kita reach tak terlalu awal dan tak terlalu lambat dan memang itu range yang kita sasarkan untuk di World Junior nanti. Tapi alhamdulillah kita dah dapat dalam range below 10.3 which is 10.28. So insyaAllah we will working hard, me and my coach untuk reach something yang lagi bagus lah. Bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Gunung Rapat SMKGR itu sekali lagi menjadi tumpuan di hari kedua saingan di Ipoh hari ini. Beraksi dalam acara 4x100 meter mewakili MSN Perak, Azim bergandingan dengan Ganesh Khan, Loganes dan Amir Aiman. Kuartet itu menamatkan perlumbaan selaku juara dengan catatan 41.43 saat. SMKGR turut meraih gangsa, manakala Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail SSTMI memenangi perak. Tempoh rehat Liga Malaysia cukup berbaloi apabila fokus yang diberi kepada skuad bola sepak kebangsaan memberi pulangan berganda. Bukan sahaja layak ke pusingan akhir Piala Malaysia, malah dijangka akan ada peningkatan ranking FIFA dari kedudukan 154 ketika ini ke posisi jangkaan 147 dunia untuk bulan depan. Situasi ini turut menaikkan semula semangat semua pasukan sebaik aksi Liga bersambung dan ini dibuktikan dalam 4 perlawanan Liga Super semalam. Tumpuan diberikan kepada Sabah FC yang berjaya mendaki carta teratas Liga selepas menjinakkan Seri Pahang FC 2-1 di Stadium Likas.
Di hadapan penyokong sendiri, Sabah yang berdepan Seri Pahang tidak menunggu lama apabila membuka jaringan seawal minit ke-10 menerusi penyudah jarak dekat Neto Pessoa. Gawang skuad Tok Gajah bocor lagi 8 minit berselang selepas Taiki Kagayama mudah melepasi kawalan pemain pelawat untuk gol kedua. Bersambung babak kedua, Seri Pahang merapatkan jurang menerusi sepakan penalti Manuel Hidalgo pada minit ke-60. Tuan rumah berpeluang melebarkan kembali kelebihan, tetapi penjaga gol Seri Pahang Zarif Irfan bertindak menyelamatkan penalti Pessoa pada minit ke-75. Kekal 2-1 hingga whistle penamat. Ini kemenangan ketiga berturut-turut lakar anak buah Datuk Ong Kim Swee, sekaligus membolehkan Sabah FC melintas JDT yang kurang 2 perlawanan untuk berada di kedudukan teratas dengan 18 mata. Di Stadium Hang Jebat Melaka, Satu Mata berjaya diraih Negeri Sembilan untuk berkongsi 16 mata dengan JDT di kedudukan kedua. Aksi yang sukar buat Negeri Sembilan ketika menentang Melaka United sekalipun nampak lebih menguasai permainan. Keputusan seri tanpa jaringan membolehkan kedua-dua pasukan berkongsi 1 mata. Melaka United berada di tangga ke-9 dengan 8 mata selepas 7 perlawanan. Di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak, Terengganu FC berjaya meraih 3 mata ke atas Kuala Lumpur City. Gol pertama dihasilkan minit ke-75 menerusi rembatan kencang Habib Harun untuk tuan rumah mendahului. 6 minit berselang, penyudah Manuel Ott untuk gol kedua menewaskan rakan senegara dari Filipina Kevin Mendoza di pintu gawang KL City. Kekal 2-0. Ini kemenangan ketiga Terengganu FC daripada 5 perlawanan dan naik ke tangga ke-6 mengumpul 9 mata. Manakala KL City di tempat ke-5 dengan 13 mata. Di Stadium Bandaraya, Penang FC akhirnya keluar dari badi kekalahan untuk mengikat PJ City 1-1 di arena sendiri. Skuad kendalian Zainal Abidin Hassan itu dikejutkan dengan jaringan pelawat minit ke-36 menerusi S. Kumaran. Namun pada babak kedua, peluang yang hadir minit ke-63 berjaya disempurnakan penyerang tuan rumah Casagrande untuk menyelamatkan Penang FC daripada kekalahan. PJ City berada di tangga ke-7 mengumpul 9 mata, manakala Penang FC masih kekal di tangga tercorot mengumpul 4 mata dan masih belum menang selepas mengharungi 9 perlawanan musim ini. Bersempena ulang tahun Hari Bandaraya Petaling Jaya ke-16 esok, pagi tadi dianjurkan acara larian Bandaraya Petaling Jaya 10K membabitkan jarak 10 km dan fun run 5 km. Acara pelepasan di laman Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ disempurnakan oleh Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz yang turut mengambil bahagian dalam kategori 10 km. Hadir sama Datuk Bandar MBPJ Muhammad Azan Muhammad Amir. Larian ini juga dianggap sebagai pemanas badan untuk acara tahunan yang cukup dinanti-nantikan iaitu PJ Half Marathon yang dijadualkan pada 25 September nanti. Sambutan diterima cukup menggalakkan dengan 1,500 penyertaan dari lebih 20 negara antaranya Kanada, United Kingdom, Poland, Jepun dan Singapura. Perlumbaan Jentera Soapbox di Minas Gerais, Brazil mengakhiri buletin didik. Ia dibina dengan besi dan mampu mencapai kelajuan 100 km sejam. Saya Khairi Hazam Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.